Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Akbar Ghazali dalam Buletin MBI edisi ke-24. Dan saya Sarah Ismail. Saksikan fokus utama edisi kali ini. MBI beri diskaun 70% bayaran kompaun. Perak rancang membangunkan transit aliran ringan LRT. Bandaraya Ipoh sedia jadi bandar wilayah selepas 2035. Berita baik buat warga Kota Ipoh, sebanyak 70% diskaun ditawarkan kepada orang ramai untuk melunaskan kompaun kesalahan lalu lintas bermula 15 November hingga 31 Disember ini. Pengurangan kompaun berkenaan diberikan kepada orang ramai mengikut Perintah Pengangkutan Jalan Peruntukan Tempat Letak Kereta Majlis Bandaraya Ipoh MBI. Tawaran berkenaan bertujuan untuk membantu serta meringankan beban orang ramai, khususnya warga Kota Ipoh melangsaikan kompaun. Pembayaran kadar diskaun itu boleh dibuat di kaunter bayaran MBI dan kaunter pandu masuk MBI di Greentown Ipoh pada setiap Isnin hingga Jumaat. Ia bermula pukul 8.30 pagi sehingga 4 petang, manakala di kaunter bayaran MBI di Pusat Transformasi Bandar UTC Perak pada setiap Isnin hingga Ahad mulai jam 8 pagi hingga 5 petang. Kerajaan Perak merancang membangunkan transit aliran ringan LRT di Bandaraya Ipoh bagi mengatasi masalah kesesakan trafik. Usaha itu menurut Exco Pelancongan dan Kerajaan Tempatan Perak, Datuk Noli Ashli Muhammad Razi sekaligus dapat meningkatkan kemudahan pengangkutan awam pada masa hadapan. Jelas beliau, sistem pengangkutan bersepadu berkenaan juga dilihat mampu meningkatkan kadar mobiliti penduduk mahupun pelancong dengan menyediakan pengangkutan transit kapasiti tinggi berasaskan rel atau LRT. Jadi lebih kurang kita nak lihat, kita nak buat macam Ipoh Central lah, satu hub pengangkutan yang lebih efisien, lebih moden saya rasa, sebab Ipoh ni kita masih lagi banyak berasaskan kena drive in rather than public transport. Jadi ini antara perkara-perkara yang ingin kita perbaiki lah supaya ini menjadi satu, orang kata, meningkatkan accessibility kepada Bandaraya Ipoh dan memberikan kemudahan kepada mereka yang datang kunjung. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program publicity dan penyertaan awam draft rancangan tempatan 2035 Bandaraya Ipoh serta melancarkan pelantikan dan penjenamaan wilayah pelancongan Greater Ipoh. Hadir sama Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin dan Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia, Datuk Muhammad Faizal Hamzah. Penyediaan hub pengangkutan yang lebih efisien seperti LRT di Bandaraya Ipoh antara 107 projek pembangunan yang tercatat di dalam draft rancangan tempatan Bandaraya Ipoh 2035 untuk dibangunkan kerajaan negeri pada masa akan datang. Dalam perkembangan sama, penyediaan perkhidmatan transit aliran ringan LRT di Bandar Ipoh dilihat perlu pada masa hadapan susulan perancangan menjadi bandar wilayah selepas 2035. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata ketika ini sudah ada perbincangan dalam menjadikan Ipoh sebagai wilayah baharu dan pusat kepada beberapa daerah terdekat. Menurut Datuk Rumaizi, terdapat beberapa kawasan terlibat antaranya membabitkan Kinta, Kampar, Batam Padang dan Cameron Highlands. Setakat ini ada dah perbincangan untuk jadikan Ipoh di wilayah baru dipanggil Cekal. Dia meliputi daerah Kinta, Kampar, Batam Padang, Cameron Highland, Kuala Lipih dengan Gua Musang. This area akan jadikan satu wilayah lah untuk kita dan Ipoh akan jadi the center untuk wilayah ini. Beliau berkata demikian pada majlis meraikan delegasi Kelab Wartawan Terengganu Kawat di Lost World of Tambun Ipoh. Setakat ini dilaporkan sebanyak 28 stesen LRT bakal dibangunkan di Bandaraya Ipoh melibatkan jarak keseluruhan 58 km. Pemuliharaan kawasan gunung serta Bukit Batu Kapur di sekitar bandaraya ini seluas kira-kira 3,000 hektar menjadi antara intipati utama dalam rancangan tempatan Bandaraya Ipoh menjelang 2035. Exco Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Perak, Datuk Noli Ashli Muhammad Razi berkata, kawasan berkenaan sememangnya diberikan perhatian termasuk usaha konservasi terhadap kawasan-kawasan alam sekitar yang masih belum diterokai.
Katanya, penyediaan rancangan tempatan berkenaan dilihat sebagai salah satu pemudah cara bagi membantu pihak berkuasa perancang tempatan PBPT dalam menyelaras pembangunan serta kawalan perancangan. Salah satu daripada perubahan yang kita telah buat ialah daripada segi kawasan Batu Kapur yang kita lihat perlu diberikan perhatian dan dijalankan usaha konservasi di mana ianya dibenarkanlah di kawasan-kawasan yang bukan belum lagi diterokai kita telah buat beberapa perubahan lah untuk kawasan-kawasan tersebut. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mewakili Menteri Besar Perak merasmikan program publicity dan penyertaan awam draft Rancangan Tempatan Bandaraya Ipoh 2035 pergantian serta pelancaran pelantikan dan penjenamaan wilayah pelancongan Greta di Ipoh. Majlis Bandara Ipoh MBI akan mencari solusi terbaik bagi membantu mangsa pokok tumbang yang menghampak beberapa buah kenderaan di Jalan Ampang Baru Tambun baru-baru ini. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, walaupun lokasi berlakunya bencana itu bukan tanggungjawab MBI, namun pihaknya sedia membantu untuk meringankan beban mangsa. Sehubungan itu, beliau berkata mangsa yang terlibat boleh datang ke MBI untuk membincangkan perkara tersebut. Dia sebenarnya jalan tu bukan dipotong oleh MBI. Dia jabatan lain. Sebab dia jalan ni ada yang di bawah kita, ada yang di bawah jabatan negeri lah. Kebetulan jalan tu di bawah oleh jabatan kerajaan negeri kan. Jadi maknanya dia orang dah buat tu. Cuma hari tu bila kita dapat komplain, kita pun tak ambil kisah sangat lah siapa yang buat. Itu kan. Kita terus bantu je lah. Kalau kita sarankan jumpa dengan kita MBI tu, kita tengok macam mana. Mungkin kita boleh runding dengan negeri ke macam mana. Kalau dengan kita punya jalan memang boleh minta insurans. Ada insurans. Dia kalau bawah bukan kita ni, tak apa, kita boleh bincang balik lah. Ya? Beliau ditemui ketika majlis penyerahan sumbangan barangan makanan kepada Pusat Jagaan Anak Yatim Yasin di Taman Cempaka Ipoh. Dalam kejadian ribut baru-baru ini, sebatang pokok telah tumbang dan menimpa sebuah bengkel kereta di Jalan Ampang Baru Tambun menyebabkan beberapa buah kereta rosak teruk. Pengamal media berperanan penting dalam membantu merancangkan sektor pelancongan yang kini sedang menuju ke arah pemulihan. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin, antara yang boleh dilakukan adalah dengan mempromosikan produk pelancongan tempatan menerusi platform media masing-masing. Sebab salah satu sektor pelancongan punya unsur penting adalah berkaitan dengan promosi. Ya? Kita ada produk, kita kena ada promosi. Jadi kalau promosi ni kena berkait rapat dengan media lah. Kalau media tak promote barang kita, sebaik mana produk kita pun dia tak boleh jual. So sebab itu kita rasa promotion ni kena buat. Beliau berkata demikian pada majlis meraikan delegasi Kelab Wartawan Terengganu Kawat di Losword of Tambun, Ipoh. Kunjungan petugas media Terengganu itu adalah bagi mengeratkan lagi hubungan di samping mempromosikan pelancongan di kedua-dua negeri. Sebenarnya besar harapan Kelab Wartawan Media Terengganu ni menjadikan hubungan baik antara media-media di negeri supaya kita dapat bertukar fikiran, bertukar pendapat, idea-idea untuk pemberitaan dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita harapkan hubungan ni bukan saja dengan media Perak. Kita sebelum ni menjalankan hubungan dengan media Kedah, dengan media Melaka, dan pernah juga kita mengadakan pertemuan media di Jakarta. Kembali meriah. Itu gambaran suasana di Taman Tema Air Losword of Tambun LWOT ketika ini apabila telah menerima pengunjung melebihi sasaran. Pengurus Besar Nurul Nuzari Muhammad Azhari berkata, sejak dibuka pada Oktober lalu, pihaknya menerima kedatangan pelancong hampir 5,000 orang dalam masa sehari. Menurut beliau, peningkatan pengunjung itu adalah kesan positif daripada kebenaran merentas negeri di samping peralihan fasa Pelan Pemulihan Negara di negeri ini. Pastinya, aspek keselamatan dan kesihatan pengunjung menjadi keutamaan pihak LWOT. Ada juga yang try untuk masuk ke theme park tanpa full vaccination dan kita terpaksa tak terima. Apa penambahan baik yang kita buat dekat sini, terutamanya dekat kawasan yang agak sesak, terutamanya dekat beach. Bila kita ada event dekat kita punya main beach, kita ada tambahkan SOP di mana kita akan limitkan jumlah pengunjung di dalam kolam-kolam kita pada setiap masa. Beliau berkata demikian ketika ditemui di LWOT.
Terdahulu, Taman Timur ini dibuka kembali kepada para pengunjung yang lengkap divaksinasi setelah terhenti selama beberapa bulan berikutan pandemik COVID-19. Baiklah saudara, laporan itu menutup Buletin MBI edisi ke-24. Seperti biasa, anda diminta sentiasa mematuhi SOP bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Selain itu juga, marilah kita sama-sama terus amalkan kawalan kendiri. Lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Dengan itu Akbar, Assalamualaikum. Dan salam hormat.